Sebab kalau kita biasa present produk je, takut ada klien tak faham. Dia ambil apa untuk apa tu dia tak tahu. That's why akak menggunakan konsep financial check-up. Okay, ini untuk memudahkan lah. Jadi akak just share apa akak buat. Mungkin you all lagi, you all buat lagi bagus. Kalau you all ada idea lagi bagus pun tak apa. Just continue je. Cuma sekarang ni akak just, orang kata sharing lah. Sharing is caring. Okay, so first, kalau kata contoh kita nak present dengan klien ni, apa yang penting? First kita kena tahu kita nak present tu dengan siapa. Okay, selalu kita nak present dengan prospek ataupun klien lah, siapa yang ada klien. So benda ni repeating jumpa klien 2-3 kali buat financial check up dengan dia pun tak apa. Walaupun tahun lepas kita dah buat financial check up, tahun ni kita nak buat lagi, tak apa, sebab mungkin income dia berubah ataupun dia punya financials ada perubahan. Jadi kat situ kita boleh tahu maklumat daripada klien lah. Okay, so kalau prospek pun sama. Akak sekarang ni pun yang close minggu ni semua new prospek. Sebab semua referral yang baru memang tak kenal. Jadi itu pun akak buat juga financial check up. Maknanya dia tak limit kepada klien lah. Kalau klien nak review polisi pun boleh guna financial check up ni. So dia banyak kegunaan dia. Okay. And then untuk financial check up, kalau selalu apa yang akak buat kalau jumpa klien kan. Okay, first thing first. Okay, kita kena tanya klien. Tanya klien, pernah dengar tak pasal insurans? Tahu tak pasal insurans? Apa yang you dah tahu? So, soalan pertama tu kalau boleh kita nak klien tu bercakap dengan kita. Klien cakap dan klien bagi komen-komen pasal insurans. Apa-apa je tak apa. Kita nak tahu. Okay, itu first thing first. Jadi bila kita dah tahu klien tak ada coverage, tak ada hibah, tak ada medical card, so lagi senang kita nak fact find dia. Kalau klien dah ada, nanti waktu kita buat financial check up tu kita boleh add on. Okay, so financial check up tu lebih kurang macam ni lah. Jumpa klien, terus cakap dengan dia, okay, disebabkan I dah jumpa you hari ni, boleh tak kita buat financial check up? Kalau you pergi hospital, kita buat medical check up. Tapi sebab I jumpa you kat sini, I buat financial check up lah sebab I nak runding you tentang financial. Okay, and then nombor 1, piramid keuangan ni sebenarnya boleh check dekat mana-mana Google ke apa ke, memang macam ni dan benda ni lebih kurang sama je. Apa yang ditulis ataupun apa yang diinterpretkan dalam tu sama je dengan apa yang kita cakap. So benda ni memang betul. Okay, nombor 1 apa dia adalah wealth protection. Apa yang kita kena plan dalam financial kita? Nombor 2, wealth accumulation. Okay, sekejap lagi saya explain apa dia. Nombor 3, wealth distribution. Okay, kalau siapa pernah dengar saya punya presentation financial check-up sebelum ni, mungkin a bit saya adjust sikit. Sebenarnya bukan adjust sebab apa? Sebab kita ni as a agent, kalau kata setiap, especially senior agent lah, sometimes kalau kita guna presentation yang sama, dia dah jadi basi tau, dia macam tak shock. Jadi that's why kalau saya sendiri, tak tahu saya akan upgradekan saya punya presentation. Tapi tak larilah konsep tu maksudnya. Cuma kita upgrade yang mana konsep dia lebih mudah, lebih klien faham, dan kita pun faham to explain. And then dengan keadaan media sosial sekarang, kita present pun dekat Zoom, kita nak tulis banyak pun susah, jadi kita kenalah guna method yang memudahkan klien faham dan kita pun senang. So kalau dulu-dulu ejen lama-lama sebelum ni yang pernah dengar Kak punya presentation financial check-up, yang itu pun boleh je nak guna. Tapi this one saya lebih fokus on financial check-up untuk aspirasi. Okay? And then kita tanya klien, okay, dalam wealth protection, apa yang you dah protect diri you, yang you dah protect harta you, yang you dah protect keseluruhan, apa yang you ada you protect, apa yang you dah ada. So nombor 1 penting is protection medical card. Sebenarnya protection bawah baseline ni kalau tengok adalah yang kadang-kadang dia letak live dulu, medical card nombor 2. So sebenarnya tak ada isu pun sebab kita memang nak jual semua produk. So tak ada isu pun kita nak letak nombor 1 yang mana, nombor 2 yang mana, nombor 3 yang mana. Yang penting bawah tu complete. Okay, so untuk medical card, kita tanya klien, you dah ada tak medical card? Mungkin dia akan bagi feedback dia ada medical card company ke, ataupun dia ada medical card husband kerja ke apalah. Tapi kebanyakan orang sekarang memang tak ada medical card sebab company sekarang dah tak provide, kebanyakan company dah tak provide medical card. Jadi kita boleh offer dia lah, kita ada produk medical card yang coverage dia unlimited. Kita terus bagi tahu dia. So kita ada produk medical card yang coverage dia unlimited, yang 1 tahun limit dia 150,000 per year. Ini paling basic. Kalau you nak lebih lagi boleh bayar lebih je. Okay, so kalau macam saya sendiri,
Saya tak complicatedkan sangat nak comparekan plan, asas link ataupun anugerah. Medic protector, health protector. Sebenarnya saya pun tak ingat. Jadi saya memang cakap dengan klien, medical card function dia sama je. Masuk hospital, bayar bil hospital. Tak kisahlah dia nak ambil health protector ke, medic protector ke. Ikut kita nak jual yang mana. Tapi saya banyak jual anugerah lah sebab komisen dia tinggi. Okay, jadi so yang ini saya saya terus cakap dengan klien, kita ada medical card yang terbaik daripada Prudential, which is unlimited plan. 1 tahun cover dia 150,000, bilik 150. Okay. And then kat sini kita ceritalah sedikit apa yang coverage kita. Kita boleh, kalau kita cerita detail-detail sangat, bolehlah, tapi kadang-kadang bila kita cerita detail-detail, klien tu tak boleh nak catch up pun. Jadi kita cerita function medical card tu sendiri. Okay, medical card ni kalau you masuk hospital, kita cover. Kalau you pergi klinik, demam-demam tak cover. Tapi kalau you accident, kita boleh cover. Lepas tu kita cerita lah, waiting period dia 30 hari untuk accident, terus cover. Untuk sikit biasa, 30 hari. So, kita cerita basic-basic medical card punya coverage untuk klien tu, supaya klien tu faham. Okay, yang dia nak ambil ni adalah untuk cover bill hospital. Tak adalah dia ingat dia ada 1 juta medical card, kalau dia mati dapat 1 juta. Itu ada misleading kadang-kadang kan. Saya dah ada 1 juta coverage. Rupanya coverage medical card. Pampasan tak ada. Nanti dia perasan dia ada coverage 1 juta tu pampasan. Okay. So kat sini kita kena explain lah untuk medical card punya coverage. Nombor 2. Nombor 2. Dia kenapa tertalah ni? Sekejap. Okay, nombor 2. Saya selalu cerita klien yang penting is hibah protection. Okay, so hibah protection kita bagi tahu dia. Hibah ni kalau you biasa dengar life protection, pampasan kematian, bila meninggal dapat duit, pampasan hilang upaya kekal, sama je lah tu. Cuma dalam takaful kita boleh buat duit tu bagi direct kepada family, iaitu dalam bentuk hibah. So hibah ni kena ingat tau, hibah ni bukan produk. Hibah ni adalah cara pembahagian duit. Cara pembahagian duit pampasan, iaitu kita menggunakan term hibah. Kita jangan salah pula, bila hibah je kena jual warisan. Bila hibah je kena jual warisan. Tak. Hibah boleh je jual any produk takaful, sebab any produk takaful boleh buat hibah. Jadi kat sini kita boleh terus tanya klien. Okay, untuk hibah, I sarankan you ambil at least 10 years income protection. Okay, so 10 years income protection tu macam mana nak kira? Terus tanya dia, setahun you earn berapa kadang-kadang dia cakap, tak ingat lah dia earn berapa. Sampai kalau orang gaji mahal ni dia tak nak cakap. Kononnya dia macam rasa PNC lah kalau gaji dia 20,000 ke 15,000 ke atas tu. So kita boleh tanya dia balik, okay tak apalah, at least sebulan berapa you punya expenses. Contoh dia kata dia bayar rumah, dia bayar kereta, anak, apa semua, household semua. Okay, sebulan expenses I 10,000. So kalau 10,000, kita boleh guna amount expenses tu untuk kali 10 years income protection tu. So sebenarnya gaji dia 10,000 lah pun. Kalau lebih pun 12,000, 15,000, betul tak? So katalah dia cakap 10,000 kali dengan 12. So kita dapat 12,000, betul tak? So 12,000 kali 10 tahun. So cakap dengan dia, you kena ada hibah 120,000. Kenapa? Kena bagi tahu dia kenapa. Kenapa bagi tahu lah kat dia. Kalau berlaku Sorry. 1.2 million. Okay, 10,000 kali 12, gaji dia akan jadi 120,000. Salah kira. Betul tak? So 10 tahun dia kena ada 1.2 juta coverage. Jadi bagi tahu dia. So you kena ada 1.2 juta coverage supaya you boleh peace of mind, tak payah fikir dah apa-apa in case anything happen to you, family you dapat coverage untuk 10 tahun. Okay, ini kalau jadi dekat you. Tapi kalau kata belum sakit tapi tak meninggal, contohnya hilang upaya kekal, pun you dah dapat dah 1.2 juta. Sebab pampasan ni dia akan bagi antara dua kematian dengan hilang upaya kekal. Kita terus explain kat dia. Tapi kadang-kadang kita akan dapat feedback, banyaklah 1.2 million. Lepas tu kita cakap dengan dia, boleh buat half dulu, 500,000 ke 600,000 contohnya. Okay, so ini macam mana kita nak open mind client ataupun macam mana kita nak throw idea supaya kita boleh close coverage yang tinggi. Okay, clear tak? Kalau siapa ada soalan boleh terus ni je. Boleh terus tanya je, tak payah tunggu kemudian. Kalau ada query apa-apa nak tanya, terus tanya je. Okay, ini hibah. And then nombor 3, saya akan selalu cakap, yang paling penting sekarang critical illness protection. Okay, critical illness protection tu kenapa? So kita tanya dia, kalau dia kerja kerajaan, kita terus tanya dia. Kalau kerja kerajaan, kalau you sakit, macam mana kerajaan punya proses?
Tanya dia akan cakap lah, oh biasanya akan dapat unpaid leave, half pay leave, lepas tu nanti after mungkin dapat cuti cancel 2 tahun, cuti tu mungkin ada yang dapat gaji, ada tak dapat gaji kalau kerajaan. Kalau yang swasta, mungkin dia kena berhenti kerja kalau sakit. Terus tak ada apa kata tu, tak ada any protection. Kalau orang berniaga, kita tanya dia, kalau you sakit you agak-agak you boleh ke lagi nak berniaga? Penat tak berniaga? You macam contoh berniaga kedai makan ke berniaga apa? Kita tanya dia. So dia akan feedback. Oh macam mana nak berniaga kalau dah sakit sekian. So that's why kita kena advise dia, at least you kena ada 5 years income protection. 5 years income protection sama juga pengiraan macam Hibah tadi. Gaji yang 10,000 tadi kali 12 bersamaan dengan 120,000 kan setahun. So kali dengan 5 tahun. So 5 years income protection ni dia kena ada 600,000 lah. Okay. Tapi katalah paling-paling busuk tak boleh pergi 600,000, kita boleh reducekan lagi at least 2 tahun income protection. 2 tahun tu reason dia, kalau berlaku cancer kadang-kadang kita dapat cuti 2 tahun, after 2 years dah boleh kerja bila dah recover. So after 2 years, dia boleh orang kata dapat kerja balik, so dia boleh dapat income sebelum ni lah. Okay. And then, okay, yang atas ni wealth accumulation. Wealth accumulation ni apa? Wealth accumulation ni adalah macam mana dia nak accumulate duit dia. So kita cakap dengan dia, sekarang you kerja kan, you berniaga, you dapat income, you ada duit. Tapi macam mana you nak gandakan you punya duit tu? Macam mana nak accumulatekan duit tu? Okay, kita ada banyak medium simpanan dekat luar. So boleh tahu tak you simpan kat mana? Tanyalah dia. Kat sini kita nak tahu kat mana dia menyimpan. So mungkin dia akan cakap dia menyimpan ASB, tabung haji. Apa yang dia cakap tu kita iakan je. Jangan against. Ya kan? Lepas tu tanya dia, boleh saya tahu berapa simpanan you dekat ASB? Katalah dia cakap ASB 500. Tabung haji 200. Ada simpan kat mana-mana lagi? Gold ke whatsoever lah. Kita list je. List ni bukan apa, sebab kita nak tahu level menyimpan dia berapa. Kalau gaji dia 10,000 tadi, katalah level menyimpan dia 2,000. So banyak jugalah dia simpan. Jadi kita nak tahu sama ada 10,000 tu gaji dia negatif ke ataupun sebenarnya dia ada extra untuk simpan. Okay, jadi kita boleh share kat sini antara medium yang boleh juga accumulate duit you dan secure. Saya suka guna perkataan simpan dan secure lah. So satu, macam mana you nak simpan education untuk anak. Okay, kita ada plan yang paling bagus, you just simpan 5 tahun, lepas tu you biar je duit you, umur anak you 20 tahun, you ada amount untuk anak you pergi study. Itu satu. And then retirement plan. Dan kita ada sangat special dan best punya retirement plan. So kat sini kita boleh terus masuk aspirasi. Okay, bila masuk aspirasi, terus ceritalah. Okay, sekarang umur you berapa? Katalah umur dia 40. Okay, you nak kerja sampai berapa tahun? 55 tahun. Okay, you ada EPF tak? Berapa EPF you? Okay, katalah dia kata dah dia kerja sebelum ni, EPF mungkin ada dalam 200,000. Umur bila boleh keluarkan EPF? Tanya dia. Ini antara soalan macam mana kita nak korek ataupun kita nak fact find untuk retirement plan. Masih bila you rasa you nak keluarkan EPF? Sebab umur 50 kan dah boleh buat keluar EPF. Akaun 2 kan? Jadi dia kata, oh saya nak kerja lagi ke, mungkin umur 55 lah kot dah buat keluar EPF sebab saya umur 40 dia nak kerja lagi. Lepas tu kita cakap, sekarang lah masa terbaik untuk you buat simpanan sebenarnya. Sebab you kerja, you ada extra duit, masa terbaik untuk you buat simpanan. And then, katalah EPF keluar pada umur 55, 200,000. You agak-agak tanya dia, berapa tahun 200,000 you boleh bertahan? Tanya dia. So dia cakap, biasanya 5 tahun lah kot, dia cakap. Okay, 5 tahun dia cakap. So umur 60, duit habis. So lepas 60 duit habis, you rasa-rasa you nak ambil duit kat mana untuk survive daripada umur 60 sampai umur 70. Sebab statistik mengatakan kita hidup lebih kurang umur 60 ke 70, 65 ke 70, betul tak? Jadi you mana nak cari duit daripada umur 60 ke 70? Masa tu dia akan terbenung. Dia akan terfikir, that's why sekarang kita ada plan yang sangat baik untuk second retirement plan. Maknanya kita jangan against EPF dia tu. Kita just cakap, okay. So katalah dia simpan dengan kita 10 tahun kan, sampai umur 50 ni. Dia simpan 10 tahun, so kita boleh bagi plan yang 500. Ini kalau kita nak close 500 ke 1,000 pun dah boleh dah. So kita simpan 10 tahun, lepas tu umur 50 you tak payah simpan dah. Prudential akan beranakkan duit you. So pada tahun ke-20, duit you dah ada sejumlah lamsam untuk you keluarkan, untuk you pakai pada umur 60 ke 70 nanti. So, kita boleh buat aspirasi, bayar 10 tahun,
plan 30 tahun pun tak apa. Sebab umur 20 pada tahun ke-60 tu pulanglah kat dia nak keluar macam mana kan. Nak keluar semua ke, nak keluar sikit-sikit ke pun boleh. Jadi nampak tak kat sini. So idea dia bukan setakat retirement plan, boleh juga this one kita panggil second retirement plan. Maknanya dia backup kepada retirement plan. Sebab aspirasi kadang-kadang bila kita kira macam tak untung pun sangat kalau short term kan. Sebab umur dia dah 40 ataupun umur dia 35, 38 macam tu. Jadi kita boleh jual idea untuk second retirement plan. Pada umur dia 60, umur dia 65, dia mungkin perlukan duit lagi kalau kata dia survive. Okay. Tapi katalah dia tak ada. Tiba-tiba umur 60 ni tak ada. Meninggal. Apa akan jadi duit tu? So duit tu akan pergi dalam bentuk hibah. So rugi ke untung dia simpan? So sebenarnya kalau dia panjang umur pun untung. Kalau katalah minta jauh, dia pendek umur pun untung sebab dapat kat family dia. Tapi macam mana dengan duit-duit yang dekat sini? So kita bolehlah bagi education sikit kat dia pasal wasiat. Pasal pengurusan duit-duit yang beku. Alright? Clear tak kat situ? So presentation ni memang akan fokus on retirement plan. Second retirement plan untuk kita close aspirasi lah. Alright. And then nombor 3, kita pergi kat puncak. So puncak ni wealth distribution. Apa tu wealth distribution? Wealth distribution ni adalah benda yang kita kena prepare tapi kita pun sekarang orang kita jarang buat preparation ni, iaitu wasiat. So maksudnya kita nak distribute duit lepas kita meninggal. So kita nak distribute macam mana? Kita dah meninggal tapi kita nak distribute macam mana? Tadi kita kan ada ASB, tabung haji, gold, ada rumah lah apa kat sini kan. So macam mana kita nak distribute benda-benda ni jika berlaku kematian, siapa nak buat? Okay, so dia punya option, satu option wasiat lah. Nombor 2 is hibah. So orang kita jarang buat wasiat ni. Jarang. Sebab wasiat kena bayar. Okay, jadi kita bagi option yang paling mudah senang buat, kita boleh buat hibah. Hibah tu, hibah yang ada is hibah harta dan juga hibah duit. Tapi hibah harta pun dia perlukan kos untuk buat hibah tu. And then harta tu dia bersyarat. Dia ada pula duit dah harta bercagar tak bercagar. Dia ada isu pula kat situ. Jadi yang paling senang tadi apa? Hibah duit. So kita boleh balik kat sini balik. Okay. So kita boleh balik kat sini balik untuk apa nama ni? Close hibah yang 1.2 juta tadi. So nampak tak kat situ, kita memang boleh tekankan dia pasal ini kita boleh tekankan. Ini kita boleh tekankan. Dan juga retirement plan. So bila kat sini kita akan nampak klien, dia minat kat mana. Dia akan tanya lebih dekat tempat yang dia minat. Tiba-tiba dia cakap, itulah saya ni tak ada medical card lagi, memang kena buat medical card. Okay, tak apalah. Tak payah cerita dah yang lain tu, terus cerita presentation medical card. Tapi katalah contoh dia cakap apa nama ni, itulah saya ni tak apa rasanya medical card, kita pergi je lah hospital kerajaan, tapi saya risaulah kalau jadi apa-apa kat saya, anak tak ada coverage lah apalah. So kita terus cerita pasal hibah. Sebab sometimes kita jumpa klien, kita pun tak tahu kita nak jual apa kat dia. Kita cerita medical card, kita cerita medical card bayar ni. Lepas tu kita cerita hibah, lepas tu kita cerita aspirasi. Lalu klien pun sebenarnya aku ni tak tahulah nak ambil yang mana. Nak ambil semua tak cukup duit. Lalas klien, tak apalah nantilah. Itu yang banyak berlaku. Jadi first starting untuk kita fact find klien dan kita nak tahu klien nak plan apa, sebab sometimes kita je suruh, kadang-kadang kita je suruh klien base kat sini penuh-penuh. Kenapa jadi macam ni? Kadang-kadang kita je yang konon cakap suruh klien nak apa nama ni, completekan this one. Tapi klien tak nak, klien nak aspirasi. So kita jual je lah aspirasi, tak payah nak rigid. Tak ada, you kena ambil medical card dulu. Tak ada, tak payah. Ini just orang kata macam mana kita nak open mind klien. So far kalau saya buat presentation macam ni, klien saya yang sebelum ni tak faham pasal insurans, dia faham. Baru ni saya close, dia kata sebenarnya saya dah jumpa 2 orang ejen kak, tapi dia cerita saya tak faham. Bila kak cerita saya faham, lepas tu saya close dia husband and wife. Jadi ini pun adalah untuk long term punya cerita. Bila klien ada orang cakap dengan dia, kenapa aku punya bayar 160, lepas tu kawan dia bayar 120, cover juga medical. Jadi maknanya dia tahu, aku memanglah bayar 160 sebab aku ambil medical card campur hibah sekali 50,000, tu sebab jadi 160 contohnya. Jadi biar dia tahu dia tu ambil produk apa, tujuan apa, cover apa.
Ini adalah saya punya financial check-up sekarang. So mungkin ada sedikit idea-idea tambahan ke yang you all boleh guna untuk you all punya next presentation untuk kita close pada 4 hari ni. So lepas tu kalau yang macam ni, bila klien next punya step, okay, next punya step, kita buka quotation lah. So buka quotation tu, close dah lah. Buka quotation, lepas tu close, itu je. Kalau saya sekarang ini je presentation saya. Online ke, offline ke, memang ini sahaja. So ada apa-apa nak tanya tak? Okay. Ya. Tadi saya tengok yang macam Kak K terangkan dekat education plan dengan retirement plan tu, yang itu Kak K just tak sentuh sangat lah. Just macam terus pergi ke aspirasi tu, kita nampak macam retirement plan tu kan ke aspirasi kan. Kita jual idea tu kan. Dan plan pun boleh jual idea tu untuk macam kalau kata dia ada untuk anak masuk universiti ke apa kan. Boleh. Yang tengah tu memang Kak K punya tips is just sentuh sikit dan dia terus kita ke aspirasi. Gitu. Okay, dia macam ni. Kita kena tengok klien jugalah. Katalah contoh, klien tu memang waktu kita sembang awal-awal tu, kita nampak dia ni macam, oh dia nak anak dia masuk U mahal, dia nak anak dia pergi overseas. Tapi dia, apa nama ni, katalah kita tahu dia ni seorang yang caring pasal anak, pasal education. Kita boleh tekankan pasal education. Kita guna konsep aspirasi tu juga. Cerita detail tapi duit ni untuk education. Okay, sebab aspirasi, retirement plan ataupun education, produk dia aspirasi, betul tak? Jadi, kalau kata klien tu memang macam Kak cakap tadi lah, dia concernkan pasal education anak, kita cerita je terus produk aspirasi ni untuk education anak dia. Maknanya kita buatlah carta macam ni, tapi umur anak. Ni umur kalau mak dia nak ambil retirement plan. So kalau umur anak, kita boleh pergi, okay, katalah anak you sekarang umur 2 tahun. Okay, you nak duit bila? Umur anak 20 tahun. So, you ada 18 tahun masa untuk simpan duit. Lepas tu kita boleh tanya dia, berapa estimation belajar anak yang you rasa duit tu perlu? Katalah dia kata nak 100,000. So, sebenarnya kita boleh buat quotation aspirasi yang, apa begitu? Yang boleh dapat duit 100,000 pada tahun ke-20. Premium dia memang tally lah dengan berapa yang dia nak dapatkan kan. Jadi kita boleh bagi option kat dia, you boleh simpan 10 tahun, you boleh simpan 5 tahun, itu kita masuk produk punya cerita lah. Jadi kalau katalah orang tu nampak concern pasal anak, kita boleh je cerita detail pasal education dan kita boleh juga cerita detail pasal retirement plan. Depends on the situation customer tu. So katalah klien tu boleh cakap, I concern education anak. Terus, tak payah cerita pasal retirement lagi, kita cerita pasal education je. Maksudnya macam itulah. Tapi sebab dua benda ni relate to produk aspirasi. Di mana-mana pun sama je. Clear tak Syarul? Jawab tak soalan? Boleh jawab. Itulah menggunakan tips tu lah. Tips tu yang saya akan try gunakan lah. Maknanya pelbagaikan cara saya tu ikut pada yang tips yang Kak K bagilah. Ya. Terima kasih Kak K. Alright. Ada tak ada any soalan lagi? Yang baru-baru macam Kak Monica, apa tu, Mariani, siapa nama tu, Nisa, yang mungkin tak familiar lagi. Pernah tak buat presentation financial check-up before this? Sikit ada lah. Tapi tak fully, tak macam ni ke. Biasanya akak tak buat macam ni pun. Akak buat macam mana? Akak tak tulis-tulis bersungguh macam ni tau. Akak cuma macam cakap macam mana, akak lebih pada bercakap, yang tulis-tulisnya akak tak tulis, akak takut salah sebenarnya. Tulislah lagi ni. Sebenarnya untuk kita professionalism, okay, untuk professionalkan kita punya cara kita bekerja dengan berinteraksi dengan klien, kita tulis kat ni. Dia yang cakap-cakap ni untuk kita door opener je. Door opener macam kita sell the idea. Contoh kita cakap dengan dia, kita ada produk utama, kita ada contohlah, sell idea ni maksud macam ni. Contoh kita pergi makan kawan kita, lepas tu sembang-sembang, kau company cover tak? Tak cover. Apa nama ni? Kau masuk hospital macam mana? Kena bayar sendiri. Oh itulah, aku ada plan medical card ni, nak dengar tak?
Lepas tu kalau kata dia nak dengar, kita tulis macam ni. Supaya in future dia faham. Kalau kita cakap, kamu ni salah yang bulat-bulat ni. Dulu first time kita buat presentation ni, sebenarnya presentation ni kita improvise lah. Kita dengar dulu daripada senior. Lepas tu kita buat mengikut kesesuaian kita. And then memang saya ada satu nota kat sebelah. Saya present kat klien, memang saya duduk tengok nota kat sebelah. Tak apa. Ataupun kamu ni screenshot kat handphone ke kan. Nanti bila nak jumpa klien nanti mungkin buka ke apa ke. Adalah point tu. So untuk kamu ni lebih mahir untuk present, memang better tulis. Bila nak present tu cakap, aku kena tulis-tulis sikit bagi kau faham. Kan aku cakap-cakap kau tak faham. Lepas tu tulis draw. So dia akan nampak macam mana kita punya professional ni untuk kita, apa kata tu? Share dengan dia. Kecuali lah dia kata, nah IC nak sign up. Tak payahlah buat ni. Terus sign up dulu. So financial check up ni mungkin kita akan cerita waktu kita hantar polisi. Financial check up ni sampai bila-bila pun kita boleh cerita. Waktu kita nak review polisi tahun depan ke kita boleh cerita balik pun boleh juga. Better tulis lah, better kat mana amalkan yang tulis tu lagi nampak profesional. Nampak elok sikit lah kan. Okay Syarul. Good lah, all the best. So ada soalan lagi ke? Mariani, Nisa? Ya Kak, saya ada